Assalamualaikum, salam sejahtera. Ya, saudara-saudari, saya sekarang berada di Kampung Kuala Temenyong di Langkawi. Ya, jadi kita bersama dengan kita punya penduduk kampung. Ya, ada kat sini Tuan Hanif. Akhirnya makan punya sedap, alhamdulillah. Baik. Dan orang-orang kampung sini, jadi kita akan bertanya pendapat orang kampung berkenaan dengan isu-isu semasa, ya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, Tuan. Ya saya. Baik, pertama sekali saya rasa suasana di sini pada masa PRU ini agak meriah. Meriah di mana orang masih menjalankan aktiviti biasa dan beramah mesra seperti mana sepatutnya. Pilihan raya adalah pilihan raya. Kita tak pilih bagi rakyat, tapi hidup dengan jalan seperti biasa secara jujur dan ikhlas. Bagi saya itu satu perkara yang cukup sihat. Kalau satu Malaysia kita boleh pegang pada ini, jangan taksub kepada parti, jangan taksub kepada pemimpin, maka negara kita boleh mantap. Dan saya tengok tadi juga ramainya yang memang tahu dan menghargai jasa-jasa negarawan itu selama ini di sini. Mungkin kita boleh dengar daripada penduduk sendiri. Jadi sepatah dua Langkawi. Sepatah dua daripada penduduk kampung Kuala Temenyong ni, kita beramat besar hati dengan jamuan makan pagi ni untuk penduduk kampung, dan kami bagi pemandu-pemandu teksi ni tetap akan menyokong parti Pejuang. Tetap menyokong. Tetap menyokong parti Pejuang. Itu saja. Ya. Dalam tempoh 4 tahun ni, abang boleh ingat jasa terbaik yang takkan berupa zaitun. Boleh Okay, jasa yang terbaik untuk ni orang kata pembangunan Langkawi dan Pesat. Kemudian untuk pemandu teksi pun Tun jagalah. Tun jaga apa pun kita dapat sumbangan daripada Mak Syukur, apa daripada Parlimen Langkawi lah. Itulah. Apa-apa pun kita dapat. insya-Allah. Okey. Bagaimana dengan anak-anak muda kita, Tuan? Ya, silakan. Patah dua. Perkenalkan diri dulu. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi dapat jamu mesra pada pagi ini. Macam tu lah, macam yang kawan kita cakap. Alhamdulillah lah, pemandu-pemandu teksi sekitar Pulau Langkawi ni, terima kasih lah sebab dengan jasa Tun membangunkan Langkawi, menarik pelancong luar masuk lebih ramai itu. Alhamdulillah lah. Jadi apa pandangan Tuan berkenaan dengan penerimaan warga Langkawi terhadap Parti Perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad? Kami bagi penduduk kampung ni tetap menyokong lah daripada apa yang Tun buat ni, Parti Pejuang ni tetap kami akan sokong. Walau apa pun kami tetap akan sokong Parti Pejuang. Ya, jasa Tun ni tidak boleh dilupakan. Takkan lupakan jasa Tun. Selagi hayat masih ada. Ya. Ni kita punya wira-wira pejuang di sebelah kiri. Saya rasa mereka akan perkenalkan diri. Ya. Go ahead, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Aiman bin Azman selaku Ketua Pejuang Muda Langkawi. Seperti mana tuan-tuan boleh lihat, saya sangat-sangat muda lah. Berumur 25 tahun, baru berkecimpung dalam parti, dalam arena politik, dan Pejuang merupakan parti pertama saya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dengan besar hati saya mengatakan bahawa saya rasa Pejuang adalah platform yang terbaik untuk orang Melayu, untuk anak muda, bukan sahaja di Langkawi tapi di satu Malaysia. Sebagaimana yang kita dengar daripada orang kampung tadi, kita di Langkawi untuk Pejuang kita menyokong 100% sebab Tun Dr. Mahathir di sini bukan orang lain. Walaupun isu yang cuba dibangkitkan Tun orang luar, bukan anak tempatan. Subhanallah, cuba pikak tuan-tuan dan perempuan, cuba pikak sejenak. Apa yang Tun Dr. Mahathir dah buat di Langkawi melebihi calon-calon tempatan kalau nak ikutkan seorang calon tempatan di Langkawi. Kalau nak lawan dengan tu, jauh sangat jasanya di Langkawi. Ya, beliau berusia 97 tahun. Ya, lagi 3 tahun nak masuk 100 tahun.
tapi dia masih kuat akalnya. Dia masih boleh berjalan. Malahan kalau dia dilangkaui, beliau bawa kereta sendiri. Jadi kalau macam saya sebut semalam dalam live bersama Tuan Reddy juga, kalau kita nak cari orang yang kuat badan hanya pada physical baik, kita ambil orang ahli bina badan. Dia pun lagi kuat. Jadi Tun ni dengan otak dia yang masih berfungsi, dengan jiwanya yang masih kuat, semangatnya yang masih kental, ada pengalaman, pengaruh dan juga pengetahuan, saya rasa dia cukup terbaik bukan saja untuk jadi ahli parlimen Langkawi, malahan calon Perdana Menteri sekalipun. Tapi pertama sekali sebelum kita melangkah terlalu jauh, kita sembang pasal Langkawi. Dan bagi saya, orang Langkawi harus mengenang jasa Tun Dr. Mahathir Mohamad. Memang orang kata dia naikkan Langkawi, betul lah tu. Raja dia waktu Perdana Menteri dulu dia kenalah naikkan Langkawi. Tetapi kena ingat, dia ada pilihan. Dalam Malaysia ada banyak pulau. Ada perhentian, ada redang, ada pangku, ada tioman. Tapi dia Kampung saya Pulau Pinang dengan tinggal. Pulau Pinang, Pulau Pinang banyak sebenarnya pulau di dalam Malaysia ni. Tapi dia sengaja pilih Langkawi. Itu yang membezakan. Itu yang poin paling besar kepada Tun untuk memilih Langkawi. Jadi orang-orang Langkawi kita kena ingat. Kita kena ingat. Yang Tun sudah berjasa. Kalau nak cari orang berdasarkan merit, berdasarkan track record, saya rasa tak silap kot tuan ni untuk pilih Tun. Tak silap. Rasa tak silap. Tak silap. Wajib dan wajar. Wajib dan wajar untuk pilih Tun Dr. Mahathir. Ya. Terima kasih. Bagaimana pula orang kuat kita? Adakah Langkawi, adakah dakwaan pihak lawan? Kononnya Langkawi ini Tun tidak boleh menang, Tun tidak diterima lagi. Apa kata Tuan berkenaan dengan pembohongan ini? Silakan. Tun tidak boleh diterima di Langkawi. Saya rasa yang cakap tu kena datang Langkawi lah. Datang Langkawi, campur dengan penduduk di sini. Dengar sendiri kata penduduk di Langkawi ni. Sebenarnya saya walaupun orang luar, tapi pernah duduk sini 4 tahun. Sekarang pun pindah balik kali kedua di sini. Saya bercampur dengan ramai penduduk di sini. Di sebelah Tanjung Ru, Komewa, di sebelah Kemoyong, di sebelah Kedawang, di sebelah Keluar. Rata-rata mengatakan pada saya bahawa mereka mahukan Tun lagi. Ya. Dan kita sebenarnya kalau kita fikirkan, di Malaysia ni ada 2 buah pulau yang Tun nak jadikan sebagai pulau anak angkat dia. Satu Langkawi, satu Labuan. Kita jangan lupa Labuan. Labuan juga adalah pulau bebas cukai yang dinaikkan sekali masa tu dengan Langkawi juga. Tapi kita lihat apa yang berlaku di Labuan. Di Labuan ada setengah pemimpin yang ingin mencorakkan Pulau Labuan itu sendiri. Dan sekarang kalau kita bandingkan antara Pulau Labuan dan Pulau Langkawi, jauh bezanya. Pulau Langkawi Tun ambil sendiri, Tun rancang sendiri, dan kemajuan di Langkawi ni teramat berbeza dengan pulau-pulau yang lain. Sebab saya sebenarnya daripada Perniagaan Rakyat, NGO, dan juga orang-orang individu yang menyokong idea Tun. Di sini kita ada banyak lagi kita boleh buat di Pulau Langkawi ni. Kita boleh jadikan Pulau Langkawi sebagai offshore financial center contohnya. Ini idea-idea yang kami daripada NGO ketengahkan kepada Tun untuk majukan Langkawi dan untuk Malaysia juga. Sebab sebagai bahagian koridor utara di semenanjung Malaysia dengan perkembangan di Thailand dan di Indonesia dan di Aceh, Langkawi merupakan satu boleh dijadikan pusat hub kewangan dan ini hanya boleh difahami oleh Tun. Maaf saya katakan begini, because pemimpin lain ada ramai yang kita telah berjumpa tapi mereka tak berapa faham dan tak nak layan sangat. Tapi kalau Tun idea-idea begini, dia terbuka, sangat-sangat terbuka. Saudara Tim, Rahmat pemimpin lain tiada kematangan kepimpinan masuk politik semata-mata jadikan politik sebagai kerjaya, bukan sebagai perkhidmatan. Sebab itulah saudara Tim tak jumpa lagi orang pemimpin lain sekali daripada Tun. Okey. Baik. Patah 2.
Tun Dr. Mahathir Mohamad? Ya, Tun Mahathir Mohamad sinonim dengan Langkawi sebab masa pembangunan yang dia buat, saya kawan nelayan. Lepas tu dia alih ke pertanian, naik ke pembangunan. Di situ dia dirikan pelangi, dia adakan kilang semen, dia adakan mabel. Tempat orang-orang Langkawi boleh mencari makan. Banyak para nelayan naik kerja industri di kerja macam pelangi, kilang semen, lepas tu mabel. Lepas tu jasa-jasanya di Langkawi amatlah dihargai. Sampai hari ini kita nampak pembangunan di Langkawi masih infrastrukturnya masih lemah. Dia buat kabel kar, banyak lagi menara ikan buah, dan nampak ada lagi jasa-jasa yang dia nak taburkan di Langkawi dengan idea dia. Kalau kita ikut dari segi pemimpin-pemimpin lain tak ada kemampuan untuk mendirikan Langkawi sampai tahap ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan. Ya, tu dengar saudara-saudari ya. Inilah luahan penduduk kampung ya di Langkawi berhubung dengan pemimpin Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi sekarang anda terus bersama saya. Saya akan ke meja lain, kita tanya pula penduduk pendapat orang-orang kampung lain ya. Cuma saya nak katakan satu di sini, apa yang didakwa kononnya Tun ini tidak kuat, Tun ini akan ditolak di Langkawi, nyata satu pembohongan. Ya. Waalaikumsalam. Baik, tuan-tuan dan mana ada puan-puan sini? Ya. Puan-puan ada rumah. Ada rumah. Ya. Jadi kita sekarang berbincang berkenaan dengan Pulau Langkawi. Ya, jasa Tun Dr. Mahathir Mohamad ya kepada Pulau Langkawi. Jadi minta komen ya sebagai orang kampung, apakah pendapat ya. Pakcik. Saya tak komen dah. Okey. Komen apa? Alhamdulillah lah dia bangun dulu tak ada apa kan. Lah dia bangun dulu, dia bangun hotel apa, alhamdulillah. Ikutlah kat dia kan. Kalau ditanya ini abang Kalau ditanya abang. Tun 97. Boleh lagi kan? Boleh. Boleh lah, dia lah dah lagi boleh lagi. Kenapa rasa kita boleh? Dia bangunan jaga dia bagi dia buat hotel, dia buat semua ada kan. Anak-anak kita boleh kerja. Perempuan kita boleh kerja. Alhamdulillah lah. Dia naik ni. Betul. Dengan Langkawi ni tak jauh lah. Dia macam ayah kepada kami, atuk kepada kami. Tapi dengan usia dia yang hampir 100 tahun ni, sebenarnya ramai yang tak percaya yang bahawasanya beliau ni boleh buat lagi tak. Tapi beliau dah buktikan pembangunan yang masuk beliau berjaya. Cuma yang menyedihkan kebanyakan ramai ya, rakyat sebelah sini lah, pembangunan tetap diteruskan. Cuma dari segi sumbangan untuk anak-anak muda, peluang-peluang untuk anak-anak muda memperbaiki diri dari segi ekonomi, kebanyakannya disekat oleh individu-individu tertentu. Contoh macam kami perlukan sumbangan. Sebelum-sebelum ni kalau memohon sumbangan dengan Tun tak ada masalah. Tapi sejak kebelakangan ni bila kami perlukan sumbangan daripada parlimen, pergi di pejabat parlimen kata sumbangan ni tak ada. Tak ada peruntukan lagi. Jadi kami mungkin ada kecil hati sikit lah. Saudara, kalau saya nak tanya Ya, boleh. ada tak saudara rasa perkara itu juga disumbangkan apabila Tun terpaksa meletak jawatan sebagai Perdana Menteri dan kemudiannya hilang kuasa sebagai kerajaan, maka pihak-pihak mengambil alih juga menyumbangkan kepada sekatan-sekatan yang dimaksudkan dan juga peluang. Antara faktornya cuma Politik berdendam di Malaysia ni yang cukup bahaya. pengaruh Tun masih kuat di Langkawi. Pengaruh Tun masih kuat bukan sekat di Langkawi, di Malaysia maupun di dunia. Betul. Suara beliau masih didengari.
panggil saja untuk talk mana-mana pun dalam dunia ni pun beliau masih didengari. Betul. Pendapat, idea-idea beliau masih belum ada yang sampai untuk beliau punya idea tu belum ada lagi dalam Malaysia ni. Tapi kita sebagai barisan orang muda ni, kita mengharapkan sesuatu daripada pelapis-pelapis beliau di dalam Parti Pejuang ni. Kalau tak sampai pun idea dia, at least boleh laksanakan legasi beliau. Cuma mohon jangan ada pilih kasih. Semoga tidak menjadi macam parti-parti durjana lain. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Terima kasih. Ya, sebab kita nak pendapat yang tidak ditapis dan kita sudah mendapat pendapat beberapa orang kampung. Apa kata pula kita pergi ke meja belakang saudara-saudari? Ya, biar sini. Bro, can you help me with this? Yes. Thank you. Ini ada saudara Regi nak tanya pendapat. Boleh, live. Jadi tumpang sekejap, kita nak berbicara dengan orang-orang kampung di Langkawi dengan ulasan-ulasan yang tidak ditapis. Ya. Ni ramai ni. Esok sampai ribu-ribu tonton. Jadi kita nak lihat ya, apakah pendapat orang kampung berkenaan dengan sumbangan negarawan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya, buat. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Dari segi apa yang saya alami di sini sebagai orang yang dah lama duduk di Langkawi, memang Tun Mahathir banyak menyumbang pada pembangunan Langkawi. Seperti kebanyakan yang kita tengok pembangunan memang daripada Langkawi, daripada jasa Tun Mahathir lah, dan sehingga kini. Dan kami rakyat Langkawi memang menyokonglah Tun, dan berterima kasih kepada Tun juga atas jasa-jasa seperti itu. Assalamualaikum. Saya sebagai penduduk Langkawi berasa banggalah dengan apa jasa-jasa Tun yang telah Tun buat ni. Banyaklah idea-idea Tun yang membuatkan ramai pelancong berasa berminat nak masuk Langkawi. Kita tengok Tun dah buat menara daripada jasa dan idea Tun. Salah satu daya tarikan pelancong jugalah. Okey. Dek dia macam mana? Boleh. Dah live lah. Tak apa, kita nak yang tidak ditapik. Ya. Boleh. Idea adakah kuat? Sebenarnya dia memang banyak lah kat sini. Tapi selepas daripada yang dia jatuh hari tu, memang kami di Langkawi tak ada apa-apa perkembangan langsung. Lepas tu bila dia naik balik, baru masuk semua macam ritual lah apa semua tu. Sebelum ni memang tak ada lah, sunyi lah. Ya. Okay. Jadi apakah harapannya pada PRU 15 ini? Sebab ada orang kata Tun tidak mampu menjadi Perdana Menteri, tapi saya lihat kayuh basikal berkilometer. Ya, saya pun kadang-kadang tak mampu kalau nak naik bukit ya dengan kayuh basikal, tetapi Tun nampaknya cergas. Ya. Jadi bukan kita kata nak Tun Perdana Menteri selama-lamanya, tidak. Ya, tetapi adakah puan-puan setuju ya, kita beri peluang sekali lagi ya, untuk kembali dan memperbetulkan keadaan? InsyaAllah kalau Tun sendiri mampu, kita sokong.
Kalau bagi saya, walaupun Tun dah tua, tapi adik-adik Tun tu dapat membantu kita untuk menaikkan lagi Langkawi ini lebih maju. Baik. Okey, terima kasih Kak. Terima kasih. Ya, saya nak ke meja sebelah. Ya, nanti orang kata saya pilih meja ni semua dah terancang. Ya, saya tak kenal Kak pertama kali. Ya. Okey, terima kasih. Bang, boleh? Bos. Baik. Boleh? Okey. Apa kata pula dengan saudara-saudari? Saudari mana ada saudari? Saudara sana. Saudari kat sana. Baik. Tun Mahathir. Kita tengah bincangkan Tun Mahathir, penerimaan orang kampung. Pihak lawan sedang memarakkan propaganda kononnya Tun tidak akan menang di Langkawi. Saya sampai ke Langkawi, saya lihat orang-orang Langkawi takkan lari mana. Mereka akan tetap bersama Tun. Apa pendapat Tun? Ya, contoh macam ni lah. Langkawi ni satu ada pulau international. Untuk yang ni saya cerita pasal Langkawi, saya cerita pasal luar lah. Kalau kita pilih lah pemimpin yang tak boleh bersuara pasal international untuk cari investor masuk ke Pulau Langkawi. Asal-asal Pulau Langkawi nak jadi macam mana? Kita ada airport international kat Langkawi. So kalau airport international kita tak boleh panggil flight laut luar datang ke Langkawi, asal-asal macam mana? Masa Tun jadi PM, berapa ramai orang kata negara-negara luar percaya yang kata Tun Malaysia akan ekonomi akan meriah. So time tu ada flight daripada Qatar, ada flight daripada China, ada flight daripada Singapura, daripada Hatnyai. Nampak? So saya dekat saya sebagai anak muda Langkawi, saya tak fikir untuk hari esok lah dan untuk hari ni. Saya akan fikir untuk masa depan. Kalau kata Tun, kita tak guna apa yang Tun ada sekarang, mungkin Langkawi akan mundur yang sangat jauh. Saya cakap Langkawi potensi untuk lebih tinggi kerana Tun. Boleh kita tengok dalam ranking pulau di Asia paling cantik sekali. Kita ranking nombor 3 Langkawi. Nombor 3 pulau paling cantik. Nombor 4 Langkawi. So bagi saya anak muda Langkawi, kami akan usaha sekuat sedaya mungkin untuk kekalkan Tun di Langkawi, untuk dia bersuara di dalam parlimen. Yang tu janji kami. Tu dia, anak muda, ya, bukan hanya warga tua, bukan hanya warga kampung secara am, anak muda, ya, sedia memberi sokongan padu kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya, Tuan. Pada saya pula, saya nampak macam ni, kalau kita tukarkan Tun daripada Langkawi ni, kan, memang kita ada calon-calon yang baru. Tapi bolehkah mereka sampaikan suara Langkawi ni di parlimen ataupun hanya sekadar duduk di sisi belakang? Kan? Sepanjang Tun sebagai ahli parlimen Langkawi ni, kita nampak dia lah paling depan. Dia lah banyak bersuara, pembangkang hentam ke tak hentam ke, dia tetap dengan titik dia. Dia bawa satu misi majukan Malaysia dengan Langkawi, kan. Jadi kalau kita tengok calon-calon yang lain, contohnya macam daripada pihak lawan Perikatan Nasional, saya dalam satu dulu, tapi calon yang masuk ni 2 kali saya jumpa, kan. Apa modal dia bawa untuk Langkawi untuk masa depan? Adakah dia sudah rangka lepas ni, apa yang Tun buat dia boleh melepasi hak yang Tun buat tu, kan? Sama dengan yang latest ni, yang paling ni kan, yang paling popular lah sebab masalah, kan. Saya tak nampak sekadar nak bawa sebeni duit pergi letak satu tempat tu tak cukup. Kita bukan nak sebeni duit pergi letak satu tempat, kita nak semua orang rasa. Letak dekat satu contohlah NGO. Adakah orang kampung yang rasa? Adakah penduduk yang rasa? Tak rasa. Tapi apa yang Tun buat di sini, semua boleh rasa. Buat island hopping ke,
hang buat kedai makan ke, hang buat apa tu travel agent ke, semua boleh rasa. Kan? Mampu kalau lepas ni pihak lawan yang bawa duit banyak-banyak ni, yang pergi letak ni, untuk pergi letak dekat satu kaunter travel agent, okey, hang manage bagi untung. Bagi hang boleh bisnes. Mampu ke dia bawa duit tu mai ke kampung kat kedai makan, semua mai makan tak bagi sini? Boleh ke? Kan? Yang kita nak orang ni mampu makan. Bila ada apa tu orang kata perkembangan di Langkawi yang tu bawa ni, yang akan bawa pula insya-Allah, kan? Jadi kita nampak orang ni tak tekan. Tak payah nak mengharapkan satu hidup. Tak payah nak harapkan JPKK nak saya minta beras 5 kilo, 10 kilo. Kan? Apa yang saya lalu sebagai JPKK, ini saya dah lalu suasana yang macam tu. Kerana kalau tak ada kerja yang masa depan yang menjaminkan kerja, kalau sekadar nak bawa beras tu, sampai bila-bila takkan cukup. Sampai bila-bila kita takkan basmi kemiskinan. Itu yang paling penting. Itu yang paling kita harapkan. Jadi buka minda, kan? Pertahankan tu di Langkawi, insya-Allah. Walaupun dia 97 tahun, bagi saya memang berumur. Memang kita akui, kan. Tapi otak dia kalau setakat universiti budak-budak tu dia boleh cari lagi. Kan? Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, ulasannya mantap. Bos. Okey, saya rasa kita akhiri siaran live kita ni mungkin dengan kata-kata akhir daripada orang kuat kita, Tuan Hanif. Alhamdulillah, dalam tempoh 24 jam di Langkawi punyalah ramai yang dapat kita jumpa. Kebanyakan masih ingat bukan saja jasa-jasa Tun, tapi kebolehan Tun untuk berterusan melakukan apa yang dibuat. Bagi kami yang dengar ura-ura di sosial media, kolonial Langkawi berubah tahun ni lah apa semua, karut datang sendiri ke Langkawi, insya-Allah tengok sendiri, tanya pendapat orang kampung, orang bandar, orang merata. Insya-Allah jumpa balik di Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Lagi tu ketua penerangan dengan baju biru. Ketua penerangan. Penerangan. Oh, Adi. Ni ketua sepatah dua kata daripada Tuan berkenaan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Langkawi. Patah dua kata. Tak ada sepatah, kalau nak kata pun banyak patah. Tapi sebenarnya Tun satu je lah saya nak cakap. Tun is a legend lah. Tun is a legend. Walau. Okey. Itu je lah. Itu je maksud dia banyak. Itu padat, itu memang komplit. Ni ada seorang lagi orang kuat kita. Sepatah dua kata. Ya. Tun Mahathir dengan Langkawi. Oh, Tun Mahathir dengan Langkawi ni sinonim nama dia lah. Tak ada orang boleh orang kata bubuh nama orang lain Langkawi ni. Sebab Tun dah banyak jasa di Langkawi ni. Dah banyak buat banyak kerja untuk rakyat Langkawi ni. Dan juga Langkawi ni popular kerana Tun Mahathir Mohamad. Okay. Man. Kita tanya soal lagi ya. Orang kuat kita. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Sepatah dua kata Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan Langkawi. Tun dengan Langkawi ni memang tak dapat dipisahkan lah. Saya sebagai lokal Langkawi memang kita dapat menikmati lah. Dulu Langkawi ni tak ada apa. Tanah pun serlung 300. Los kaki 500. Itulah hasil dia. Bukan senang nak bagi penat. Ni satu-satu tempat tu. Ada lagi sebelum kita sambung, saya nak awak fokuskan kepada dua sebelah kiri, sebelah kanan. Oh ya. Ni, Ali, buka topi je. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat dua generasi di sini. Sebelah kanan kita dalam skrin adalah bapaknya, saudara Azman, dan yang kiri adalah anaknya, saudara Ali. Dua generasi, umur 25, 50. Tapi bila kita pandang, saya rasa satu konklusi yang kita boleh buat, kita tahulah yang belah kiri dengan Ali tu kacatkan dia dapat daripada mana. Ibu dia di rumah kot. Tak, sebenarnya
Semua mai daripada ayah. Mak pun ada juga. Okey. Pekat-pekat kongsi. So, jom apa kata kita sorak bersama. Hidup Tun. Hidup Tun. Hidup pejuang. Hidup pejuang. Baik. Assalamualaikum tuan-tuan, puan-puan. Kita akan berjumpa dalam live saya seperti biasa malam ini. Sehingga kita berjumpa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.